kapitalisme? Satu modal? Bukanlah, kapitalisme tu satu politik kan? Saya rasa adalah satu sistem yang menyebabkan perebutan kuasa. Ya ke? Saya tak pernah dengar pun kapitalisme tu apa. So, apa itu kapitalisme? Nak tahu? Jom dengar. Definisi kapitalisme. Kapitalis merupakan sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Takrif individu ini tidak semestinya merujuk kepada perseorangan, tetapi ia juga merujuk kepada sebuah syarikat. Sistem ekonomi kapitalis digerakkan oleh kuasa pasaran dalam menentukan pengeluaran, kos, penempatan harga barang dan perkhidmatan, pelaburan dan pendapatan. Pengkritik sistem kapitalis berpendapat sistem ini mewujudkan jurang perbezaan yang ketara antara yang miskin dengan yang kaya. Sistem yang bertentangan dengan ideologi ini ialah komunisme dan sosialisme. Sejarah kemunculan kapitalisme. Kapitalisme berasal dari perkataan capital yang bermaksud modal. Istilah kapitalisme mula diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19 oleh Karl Marx, pengasas komunisme. Pasaran bebas dan sistem pasaran adalah antara istilah yang sering bertukar-ganti dengan kapitalisme untuk menerangkan ekonomi moden bukan komunis. Amalan ekonomi kapitalis mengukuh di England di antara kurun ke-16 Masihi dan ke-19 Masihi. Walau bagaimanapun, telah wujud ciri-ciri kapitalis sejak dulu lagi, terutamanya di kalangan saudagar zaman pertengahan. Selain itu, kapitalisme juga terdapat beberapa ciri. Menurut Dr. Uma Chopra, ciri-ciri kapitalisme yang pertama adalah percaya bahawa ekspansi kekayaan dapat dipercepat, produksi maksimum dan pemuasan keinginan sesuai dengan preferensi individu. Hal ini adalah sangat penting bagi kesejahteraan. Yang kedua, kebebasan individu tanpa batas untuk menciptakan kekayaan peribadi, memiliki dan mengaturnya sebagai keharusan bagi inisiatif individu. Yang ketiga, inisiatif individu dan pengambilan keputusan dalam pasar bebas sebagai syarat efisiensi optimum alokasi sumber daya. Ciri kapitalisme yang keempat adalah kapitalisme tidak perlu peran pemerintah dan nilai-nilai kolektif dalam efisiensi alokasi dan keadilan distribusi. Yang terakhirnya adalah pemenuhan kepentingan peribadi oleh semua individu secara otomatis. Hal ini akan memenuhi kepentingan sosial. Kelebihan kapitalisme. Antara kelebihan kapitalisme ialah efisien dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang. Semua orang menjadi lebih kreatif untuk bersaing. Persaingan pasaran membawa pertumbuhan ekonomi besar. Menghargai kerja keras individu dalam perniagaan. Dan akhirnya iaitu konsumen dapat mengendalikan pasaran sebab persaingan harga terjadi antara perusahaan. Hai semua, saya Anis. Saya ingin memberi beberapa contoh kelemahan kapitalisme. Kelemahan kapitalisme yang pertama ialah munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Selain itu, kelemahan kapitalisme juga dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan disebabkan pemimpin pasarnya adalah pengusaha besar. Seterusnya, ekonomi jadi berorientasikan wang sehingga perusahaan akan memiliki sudut pandang yang materialistik. Kapitalisme juga dianggap sistem yang lemah kerana mendorong kepada eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan yang besar. Contoh kelemahan kapitalisme yang terakhir di sini ialah timbulnya krisis dan kejahatan kerana pengangguran yang meningkat. Hal ini disebabkan pihak produsen yang berhenti berproduksi.
Pada suatu masa dahulu, hampir semua orang adalah petani dan hamba. Raja-raja dan pembesar feodal mengambil sebagian besar daripada apa yang dihasilkan oleh manusia. Jadi, tidak sesiapa yang mempunyai banyak alasan untuk bekerja. Kemudiannya, pada abad ke-17, kapitalisme telah dicipta dan pembebasan telah bermula. Di England, Belanda dan Amerika Syarikat, mereka mendapati bahawa apabila memberi rakyat hak milik, kedaulatan undang-undang dan pasaran bebas telah membuka suis dalam hati mereka. Orang ramai mahu bekerja apabila mereka boleh mengekalkan hasil kerja mereka. Mereka mahu mencipta produk baru dan berguna kepada orang lain. Kapitalisme yang mengandungi pasaran bebas membolehkan mereka melakukan perkara tersebut. Pada abad ke-20, beberapa negara telah menerima komunisme dan perancangan berpusat, tetapi hasilnya sentiasa sama. Kekurangan segala-galanya termasuk makanan dan kebebasan. Akan tetapi, negara-negara yang memeluk kapitalisme tetap berkembang makmur dalam satu generasi. Namun, di sebalik bukti sejarah, golongan egalitarian berhaluan kiri tetap tidak mengalah. Apabila mereka menguasai kerajaan, sasaran pertama mereka ialah kebebasan ekonomi. Golongan egalitarian tidak mahu hidup dalam dunia ini, di mana orang yang mencipta lebih banyak nilai untuk orang lain, dapat menikmati lebih banyak kekayaan untuk diri mereka sendiri. Mereka lebih suka semua orang sama rata dan sama miskin. Kini, setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk menyertai perjuangan melindungi kapitalisme dan meluaskan rahmatnya kepada semua manusia.